Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raja'in aw azmin. Rawahu Muslim. Baik, kita daripada masih lagi dalam bab berkenaan dengan adab qada'il hajah, iaitu bab berkenaan dengan qada hajat. Masuk dalam bab-bab bersuci ataupun taharah. Baik, malam ni kita masuk pada hadis riwayat daripada Salman radhiyallahu anhu. Riwayat hadis ni daripada Salman radhiyallahu anhu, di mana Salman ni ialah Salman Al-Farisi, Abu Abdullah, wa yuqalu lahu Salmanul Khair, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asluhu min Farisin. Di mana Salman yang riwayatkan hadis ini, Salman ni daripada Parsi, di mana kemudian safara li talabiddin, dan kemudian dia musafir kerana mencari agama. Kerana dia duduk tempat negara dia di Parsi sana, dia menganut berbagai-bagai ajaran lah, dan dia menyaksikan bagaimana ajaran-ajaran lain tu tidak menepati kebaikan agama sebenar yang dia cari. Dia tengok sendiri macam mana kejahatan pendeta-pendeta, rahib-rahib, ahli-ahli agama, dan sehinggalah beliau musafir. Musafir ni sehingga summatan qala hatta intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa hasuna islamu. Di mana sehinggalah dia musafir pindah randah sampailah bertemu dengan Nabi. Dia ni akhir sekali sampai di Madinah, dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah tu, Salman dah ada di Madinah, dan dia dapat melihat kepribadian Rasulullah, kebaikan ajarannya dan sebagainya. Maka dia pun masuk Islam, fa'amana Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, wa hasuna islamu, maka jadi comel, cantik Islam dia ataupun amalan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Salmanu minna ahlul bait. Kata Nabi, Salman ni di sisi aku, di sisi kami, dia adalah ahlul bait. Walaupun kiranya dari segi nasab tak ada kaitan Nabi dengan Salman ni, bukan nak beranak bangsa pun bangsa lain. Nabi Arab Quraisy, Salman daripada Parsi. Tapi kerana nak ceritanya baiknya, eloknya Salman ni, sehingga Nabi angkat kedudukan Salman, sehingga Nabi kata dia ialah sebahagian daripada ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Innallaha yuhibbu man ashabi arba'ah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada sahabat aku ada 4 orang. Yang lain tu bukan makna Allah tak kasih, makna nak cerita termasuk orang yang Allah kasih ni, sahabat aku ada 4. Aliun, Ali, wa Abu Zarrin, Abu Zar, wa Salman, dan Salman, wal Miqdad, iaitu Miqdad al-Aswad. Di mana itu di antara dalil tentang kedudukan Salman di sisi Nabi. Tapi ada ulama yang berkata hadis ni dah pun dibuat-buat berlebih-lebihan daripada versi golongan Syiah ataupun kumpulan Syiah yang nak menunjukkan kelebihan sahabat yang 3 orang ni dan kelemahan sahabat-sahabat yang lain. Jadi itu cuma kita nak cerita tentang Salman itulah, yang tu kita bincang lain kali. Baik, dan Salman ni meriwayatkan daripada Nabi lebih kurang sebanyak 250 hadis.
dah 250 hadis. Dan kemudian Salman mati dalam pada tahun 36, mata sanata sita wasalasi, mati pada tahun 36 Hijri, dalam usia 60 tahun. Jadi maknanya inilah dia Salman yang meriwayatkan hadis kita pada hadis pertama pada malam ni. Kata di Salman qala, telah berkata Nabi SAW bersabda, nak kata Salman, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita dilarang ataupun ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Kita dilarang daripada menghadap kepada kiblat. Dilarang daripada hadap kepada kiblat ketika ghaitin, ketika buang air besar, au baulin, ataupun ketika buang air kecil. Jadi maknanya hadis ini dia cerita Nabi larang hadap kiblat, maka memberi mafhum membelakang kiblat juga tak boleh lah. Memberi mafhum menghadap kiblat tak boleh, dan membelakangkan kiblat juga tidak boleh. Jadi maknanya sama ada ketika ghaib, ketika buang air besar, au baulin, ataupun ketika buang air kecil. Au nastanjiya bil yamin, satu lagi Nabi larang, ataupun kita beristinja dengan tangan kanan. Istinja, makna istinja sama ada dengan air ataupun dengan batu. Dengan air atau dengan batu. Istijmar. Istinja, kalau sebut istinja maka dia meliputi air batu. Tapi bila kita nak asing, maka istinja bil ma' wal istijmar bil hajar. Maknanya istinja dengan air dan istijmar dengan batu. Jadi maknanya Nabi laranglah istinja. Bila mutlak letak perkataan istinja, maka memberi makna dua, sama ada dengan air ataupun dengan batu. Bila ditaksiskan, maka istinja makna dengan air saja. Jadi au annastanjiya bil yamin, ataupun Nabi larang kita istinja bil yamin dengan tangan kanan. Jadi Nabi laranglah basuh berak, basuh kencing dengan tangan kanan. Jadi kena tangan kiri lah. Jadi mafhum daripadanya maka kena dengan tangan kiri. Sebab kita ada dua je, sama ada kiri atau kanan. Bila Nabi larang kanan, maknanya kena kiri lah. Makna kena kiri. Jangan pula kata tak ada, kiri pun tak sebut. Ada kalau begitu nak basuh berak macam mana? Jadi mana diberi faham daripada itu, kiri, kanan dilarang, maka dimaksudkan dipahami bahawa mafhum mafhum mukhallafah dipanggil. Makna dipahami secara sebaliknya, maka kiri adalah dibenarkan. Au nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, ataupun Nabi larang lagi kita istinja. Tengok, dia guna perkataan istinja dengan meliputi batu lah. Ataupun diistinja bi aqalla min salasati ahjar, dengan kurang daripada 3 batu. Maknanya kurang daripada 3 batu yang kecil tadi. Batu hak kecil itulah. Tapi kalau batu besar yang kita dah guna untuk 3 penjuru, maka memada dengan 1 batu bila telah bersih. Jadi maknanya kalau kita istinja dengan 3 batu sekalipun, guna 3 batu hak kecil-kecil tadi kita istinja, lepas tu bersih dah dengan 2 batu, maka kena tambah 3. Maknanya jangan kurang daripada 3. Kalau sekiranya 4, 4 tu tak bersih lagi, 4 tak bersih, kita jadikan 5. Ataupun tiba-tiba 6 bersih dah, maka kita istinja lagi jadikan 7. Kerana apa? Kerana innallaha ta'ala witrun wa yuhibbu witra. Allah Ta'ala tu ganjil, maka dia suka kepada ganjil. Jadi Allah ni witir. Witir tu maknanya tunggal lah, satu saja. Maka dia kasih kepada suatu yang ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Au annastanjiya biraji'in, ataupun Nabi larang juga kita istinja biraji'. Raji' ni maknanya kotoran binatang. Makna kotoran tai unta hak kering ke, tai lembu hak kering ke, ataupun jumpa tai orang hak kering ke, maka tak boleh. Walaupun dikeras macam batu dah, macam batu, tapi tai orang, maknanya lama sangat duduk tengah padang sampai jadi keras,
keras dah dia ni. Kelantan kata keras kong dah. Maknanya keras sangat dah. Keras kong tu maknanya keras kor dah. Maknanya. Jadi walaupun dah keras, kerana dia najis, maka tak boleh guna. Tidak boleh diguna. Au azmin, ataupun dengan tulang. Jadi tak boleh istinja menggunakan tulang. Jadi hadis ini riwayat Muslim. Walis sab'ati, dan riwayat daripada Sab'ah an Abi Ayyub bin Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub dia ada dalam riwayat Abu Ayyub dia ada tambah sikit lagi. Dia ada tambah, makna mungkin dalam satu ketika lain Nabi bersabda lagi dalam perkara yang sama, jadi Nabi sebut tambah. Jadi Abu Ayyub pun tambah. Dia kata apa? Wala tastaqbalul qiblata bighaitin aw baulin, maka jangan menghadap kepada kiblat kepada ketika buang air besar, qiblatin aw baulin, pada ataupun ketika buang air kecil. Tapi tambahnya apa? Walakin syarriqu aw gharribu, iaitu sama ada kamu menimurkan, hadap ke timur atau membelakangkan timur, ataupun hadap ke barat atau membelakangkan barat. Jadi maknanya kalau kita tengok sini peliklah. Sebab kalau kita pula Nabi larang hadap kiblat, dan Nabi kata tak apa kalau hadap ke timur atau barat. Sedangkan kita duduk sini, kalau hadap ke barat maknanya hadap kiblat lah. Kalau membelakangkan ke barat maknanya membelakangkan kiblat. Maka apa yang diucapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Nabi sebut ni, ialah mengikut waqi'. Waqi' makna ketika itu realitinya Nabi bercakap tu di mana? Iaitu di Mekah, di Madinah. Dan Madinah ni kalau hadap ke timur dia tak jadi kiblat, hadap ke barat juga tak jadi kiblat. Kerana kiblat berada ke arah ke arah barat, ke arah utara sikit. Antara utara dengan barat ni apa bagi? Mata angin antara utara barat, lepas tu utara, tengah tu apa lagi? Kalau berlawan dengan dia tenggara, hak tu pula timur lah, hak tu pula barat daya ke apa, begitulah lebih kurang. Jadi maknanya hadap ke arah tu. Jadi tengok baliklah arah mata angin. Anda pun terlupa dah, lama dah tak mengaji. Jadi maknanya di sana nak hadap ke arah tu lah. Maknanya nak cerita di sini, dalam kita memahami hadis ataupun kita memahami hadis-hadis Nabi, juga mesti dibaca dan memahami sama fiqhul waqi', realiti pada ketika itu dan realiti pada ketika ini. Jadi mana macam kita kata makruh naik kenderaan daripada sebelah kiri, kena naik kok kaki kanan. Jadi kita tengoklah waqi' dia. Masa Nabi bercakap tu realitinya ialah kenderaan zaman Nabi unta, lagi apa lagi, kuda, keldai. Jadi tidak kereta. Jadi kereta kalau sebelah kita, steering hak duduk belah kanan, macam mana kita nak naik kaki kanan? Takkan kita nak naik pusing kok pergi kok belah sana, penumpang naik melangkah ke atas gear, datang ke depan steering. Jadi tak boleh. Jadi dia kena belajar bersama dengan waqi'. Dan teori yang sama, hadis yang sama boleh kita guna dalam keadaan sekarang. Mungkin di negara yang steering dia duduk belah kiri, jadi bolehlah, betul lah, naik belah kanan. Jadi makna itu di antara dalam kita mempelajari hadis-hadis hukum-hukum Nabi, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh hadap. Kata di Sahibu Ibanah, kata Sahibu Ibanah, yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabul qada' al-hajah kama ya'muruna bi ta'zimin sya'airillah فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها من يريد قضاء الحاجة ولا يستنجي بيمينه صيانة لها ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار ولا يستنجي بالرجيع لأنه آذى في نفسه فكيف يطهر غيره ولا يعظم لأنه مطعام الجن ولا بعظم لأنه مطعوم الجن ولا بكلمة وقال بكل محترم شرعا فجزى الله عنا هذا المؤدب خير الجزاء ويا سعادة في إتباع الأدب والهداية. Baik, kata di pengarang Sahibu Ibanah, dia kata telah mengajarlah kami oleh Rasulullah. Kita lah, makna kita ni telah diajar, yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita adabul qada'.
iaitu cara adab qada al-hajati dan adab menunaikan qada hajat. Kama ya'muruna bi ta'zimin sya'airillah, sebagaimana Nabi ajar kita mengagung dan membesarkan syiar agama Allah yang lain. Jadi maknanya begitulah Nabi ajar kita satu per satu. Sampai cara nak qada hajat pun Nabi ajar. Bahkan bukan setakat qada hajat, detail lagi Nabi ajar, iaitu bagaimana cara nak duduk ketika qada hajat. Ini kita akan bertemu hadis lepas ni. Dan dia sangat berkaitan dengan ilmu kesihatan dan biologi manusia. Jadi maknanya nak menunjukkan Nabi ajar kita ni sangat teliti dan detail. Itulah dia Islam. Sebab itulah takdir Allah Ta'ala ni menurunkan, mengutuskan Nabi di tengah-tengah masyarakat yang memang jahiliah sungguh. Jadi menyebabkan Nabi ajar daripada sungguh. Ajaran Islam ni daripada awal sampai akhir. Jadi kita boleh tompang atas kejahilan jahiliah tu, ada untung pada kita. Kalau jahiliah tu banyak dah dia pandai, Nabi ajar dia tak pandai jelah. Sedangkan datang pada kita pula, kita banyak benda tak pandai. Sebab Melayu ni dia bermula daripada zero betul. Melayu, sebab Melayu bukan ada Nabi, bukan ada apa. Belum pada datang pedagang Arab, pedagang Gujarat daripada India bawa risalah Islam. Kita ni dulu tak apa benda agama tak tahu. Jadi orang asli lah. Berapa abad jadi orang asli. Sebab Melayu ni sendiri lebih kurang 532 tahun sebelum Masihi dah hadir dah Melayu di rantau tanah Melayu ni. Tapi Melayu masa tu bayanglah, Melayu macam mana tak tahu. Melayu yang ada sekarang pun teruk dah, apatah lagi Melayu 500 tahun lebih dah sebelum daripada Masihi. Jadi menunjukkan jahil sungguh kita ni, Melayu ni. Maka muncullah Arab jahiliah pun jahil, menyebabkan Nabi ajar mereka satu persatu, kita pun boleh tompang faham daripada apa yang mereka ajar. Itulah takdir Allah Ta'ala utus Nabi di tengah masyarakat yang betul-betul jahil. Sampai nak berak pun kena ajar. Itulah jahil tak jahil. Mana cara nak minum kena ajar, cara nak makan kena ajar. Jadi sebab tu Allah takdirkan begitu. Kalau Nabi ni turun, lahir dia di tengah-tengah masyarakat yang sudah bertamadun. Contohnya Yunani, masyarakat yang dah kaya dengan tamadun Yunani, tamadun Greek, di Rom, di Parsi dan sebagainya, ataupun di Babylon pada masa tu, maka sudah tentu tidak banyak perkara dah yang Nabi belajar. Dan daripada masa itu orang kata pula Islam ini terpengaruh dengan kemajuan tamadun-tamadun itu. Jadi maknanya nak mengaslikan supaya kita dapat faham Islam ni betul-betul pure daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala utus Nabi di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang begitu jahil. Jadi Nabi ajarlah kita satu-satu adab qada hajat. Tengok, adab qada hajat. Adab cara nak berdiri adab cara nak kencing. Nabi ajar jangan arah angin bertiup. Tengok, padahal benda tu tak payah ajar pun tak apa, nak kira takkan tak pandai, tapi Nabi nak cerita detailnya Islam. Maknanya jangan kencing tak tentu hala. Ni kencing mata angin hala kita pun kencing adab hala ke angin. Maka sudah tentu kita sendiri akan kena air kencing kita. Yang kedua pula, jangan kencing atas tanah yang keras ataupun batu ataupun simen. Kenapa? Takut merecik pada kita. Maknanya satu-satu Nabi ajar. Jadi itu dikatakan dan hendaklah duduk dulu baru selak kain untuk kita qada hajat. Jangan selak dulu baru duduk, kerana nanti orang akan nampak. Jadi mana banyaklah Nabi ajar. Jadi itu dikatakan ajaran Islam. Dan Nabi ajar jangan ada ala ke kiblat dan jangan membelakangkan, wala yastakbirul qiblata wala yastadbiruha. Jangan membelakangkan kiblat dan jangan berdepan ke kiblat. Sebab apa? Man yuridu qada al-hajah, bagi orang yang nak qada hajat. Jadi maknanya bagi nak qada hajat jangan ada kiblat. Itu kenapa mentakzimkan kiblat. Sebab kiblat ni benda yang mulia. Benda yang mulia. Adab ala kiblat ni benda yang disuruh oleh syarak. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Jadi bila sebut perkataan kiblat, iaitu Baitullah Al-Haram. Jadi tak termasuk dalam jangan kamu hadap kiblat, jangan kamu belakang kiblat, tidak termasuk kiblat sebelum daripada Masjidil Haram, iaitu Masjidil Al-Aqsa. Maknanya ulama kata tak ada apa tu. Cuma ada setengah kata makruh gitu saja. Jadi maknanya tidak
maksud al-qiblah di sini ialah kiblat Baitullah Al-Haram. Baik, jangan pula Nabi kata beristinja biyaminihi dengan tangannya. Jangan istinja dengan tangan. Sebab apa? Siyanatan laha, kerana nak pelihara tangan tadi. Sebab kalau kita istinja dengan tangan kanan, tangan kanan, lepas tu sekarang dengan tangan kanan juga kita makan nasi. Makan nasi, makan apa lagi? Makan bubur contohnya, nasi-nasi hak lembek. Jadi pegang nasi itu berasa macam pegang tahi tadi. Jadi menyebabkan dia timbul satu meloya ke dalam tubuh kita, dalam diri kita. Maka Islam nak elak daripada itu. Jadi sebab itu sebab dia bila manusia sebab tu dia larang. Kenapa kita ni dilarang? Dilarang apa ni, membiasakan diri dengan benda kotor. Jadi kita tak boleh biasa diri dengan benda kotor. Sebab bila kita biasa diri dengan benda kotor, dia hilang sensitiviti kita terhadap benda kotor. Menyebabkan akhir sekali kita jadi kotor. Itu mana sebab itulah syarak dia cermat. Makna cermat. Macam kita kata kita pergi kedai. Kita pergi kedai jangan kita amal. Ada kuih, ambil dengan tangan tu. Maknanya kita akan membiasakan bermudah-mudah dalam perkara yang kotor-kotor. Jadi kalau ada pengepit, ambil pengepit. Ni pengepit, isi dalam plastik. Tak ada pengepit, maka kita masuk tangan dalam plastik, ambil kuih tadi. Itu makna kita bercermat di dalam hal-hal yang seumpama itu. Nak pula kita tukang jual, kita penjual, kena cermatlah. Orang datang minta kuih, pengepit tak ada, ambil plastik pakai itu. Ni tak, dia rabur belaka. Ambil ni nasi kabu, lepas tu pegang pula kuih, lepas tu korek hidung sekejap. Jadi maknanya dia panggil tak betul dah tu. Nampak? Jadi makna kita membiasakan perkara yang kotor, akhirnya kita akan jadi kotor. Betullah. Sebab itulah dia antaranya merawat perempuan, merawat lelaki dia kena perempuan, merawat perempuan dia kena lelaki. Itu etika Islam dalam perubatan. Namanya dalam perubatan. Kenapa merawat lelaki itu kena lelaki, tak boleh wanita? Sebab bila wanita dia yang merawat lelaki, nak pula tempat-tempat yang sulit, dia akan jadi biasa. Bila jadi biasa, dia tidak ada gairah kepada suami dia. Maknanya dia akan begitu. Islam jaga. Tengok orang lelaki tak ada apa, tak ada rang dia panggil. Sebab apa? Sebab dia 13 kali dah sehari tengok hal tu. Jadi maknanya maka sebab itulah syarak dia ajar benda tu. Sebab apa yang kita buat, apa yang kita laku, dia berkait dengan psikologi kita. Jadi sebab itu syarak berjaga-jaga perkara-perkara yang seumpama itu. Betul awal-awal lagi syarak jaga. Perempuan kena jaga sifat keperempuanannya, kata-katanya, tingkah lakunya, tubuhnya, fizikalnya, dia kena jaga. Jadi dia tak boleh perempuan masuk kelab bina badan. Tak boleh. Perempuan masuk kelab bina badan sampai buku-buku badan dia. Badan yang angkat tangan itu buku. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan untuk lelaki tak selera. Bila tak selera, tak ada kebahagiaan rumah tangga. Tak ada kebahagiaan. Suami dia tengok, Allah, masya-Allah hati dia. Tengok buku sana, buku sini, berorat sana, berorat sini. Lebih pada ikan keli Afrika. Jadi maknanya dia kata pakai doa, cari nikah lain lah pula. Jadi makna gitu. Jadi begitu juga orang lelaki, dia kena jaga sifat kelelakiannya. Makna dia kena jaga. Jangan jadi kelembutan. Tak boleh. Dia makna dia kena usaha. Kalau takdirnya Allah jadikan dia ni lembutlah sikit, dia usaha supaya tak jadi lembut, supaya nampak kelelakian dia. Jadi sebab apa? Sebab sebab itulah orang perempuan dia suka lelaki yang ada sifat lelaki. Dia begitu. Jadi maknanya syarak dia jaga belaka tu, rumah tangga, keharmonian, dari segi adab dan tingkah laku. Baik. Wala yastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Dan dilarang juga kita beristinja kurang daripada 3 batu. Ini makna kenapa kurang tu kalau dah satu tu, kalau dah satu ketul batu kecil je. Kecil besar ibu jari je. Tiba-tiba sekali colek tarik daripada punggung pada lubuk, bersih dah. Sebab kebetulan kita berak sikit, sebesar tarik cicak je berak contohnya. Jadi padan dah seketul batu. Tapi kalau batu kecil, jadikan 3. Jangan kurang daripada 3. Kecuali kita guna batu sebesar ni, maka yang kita buat 3 penjuru tu, itu padan dengan sebiji batu. Jadi mana itu dia antara apa yang diajar oleh syarak. Jadi mana guna biji batu. Sekarang ni ada
dia jual batu istinja. Kan zaman kita moden kan, orang berniaga belaka, buat belaka nak suruh mudah. Debu tayamum, ada debu tayamum. Siap dengan debu. Kok mana tahu kita pergi tempat lain tak ada debu, jadi pakai debu tayamum. Batu istinja pula. Jadi maknanya ikutlah nak beli ke nak pakai ke pulanglah, asalkan sah pada kita beristinja. Cuma jangan istinja dengan guli. Itulah sebab guli licin, dia tak boleh diguna istinja. Pertama licin, yang kedua takut tekan-tekan masuk dalam punggung tu. Mana guli. Buah je begitu ke bola golf ke apa ni semua tak boleh. Baik. Wala yastanjiya birraji', dan juga tidak boleh Nabi larang kita istinja birraji'in dengan tahi binatang, dengan tahi binatang keras. Kenapa? Kerana li'annahu adza, kerana dia ni kotor fi nafsihi, pada diri dia sendiri. Jadi benda hak kotor pada zat dia tak sah lah untuk kita guna. Dia kotor pada zatnya, kecuali dia ni dia kotor tapi bukan zat dia. Misalnya kita kata batu, batu tu adalah untuk kita istinja, tapi batu tu sendiri ada kesan tahi lembu dah. Maka kita cucikan tahi lembu guna batu tadi. Jadi kerana apa? Kerana batu tu yang kotor tadi kerana tahi lembu, bukan dia batu yang zati, yang jenis aini kotoran dia. Jadi makna benda yang aini najis tidak boleh lagi disucikan. Tak boleh suci. Macam kita jumpa tahi kering, lepas tu kita basuh kerana nak buat pameran, contohnya. Mana tahu pameran tahi kering contohnya. Mana tahu ni tahi lembu, tu tahi kuda, ni tahi orang. Jadi basuh tak jadi apa, sebab dia sudah ainun, benda yang ainnya adalah najis. Jadi mana tak boleh. Jadi sebab tu macam arak benda yang najis ain dia, diri dia najis, tak boleh buat apa dah. Baik. Kecuali dia berubah pula jadi cuka dengan sendiri dia, sebagaimana hadis Nabi, maka boleh suci balik. Maka bagaimana bersuci selain daripadanya? Bersuci, bagaimana nak menyucikan selain daripada dia? Kerana dia najis tadi, dia tahi lembu tadi najis, bagaimana dia nak sucikan orang lain? Maka Nabi larang juga kita guna batu tulang. Kenapa? Kerana li'annahu mat'amul jinni, kerana dia adalah makanan jin. Maknanya Nabi, ulama-ulama berilah beberapa sebab lah. Dari segi rasionalnya apa menyebabkan Nabi larang daripada kita guna tulang. Pertama, kerana sabit dalam hadis Nabi sebut tulang ni makanan jin. Lepas tu yang kedua pula sabit dalam hadis juga tidak dibenarkan kita beristinja dengan benda yang licin. Kerana tulang tu kan licin. Yang ketiga pula, mungkin tulang tu dia ada serpih-serpih. Dia ada apa ni, pada tulang tu kan dia ada serat-serat yang boleh menjadikan dia serpih. Maka bila kita istinja, takut tercucuk ke punggung ke sebagainya, tak boleh. Macam kita istinja dengan batang kayu lah. Walaupun nampak batang kayu ke buluh ke tu kasar, tapi tengok dulu, jangan ada selumbar, jangan ada sebagainya. Jadi nanti tercucuk punggung ke semua, maka syarak dia tidak benar begitu. Jadi tengoklah. Begitu juga batu tadi, tengok dulu, jangan pakai asal ambil batu tolek punggung, ambil batu tolek punggung. Kena ada batu tu, ada ulat bulu pula duduk pada batu. Tak pasal-pasal kita garu punggung kat 14 hari. Jadi maknanya syarak dia suruh tengok dulu. Sebab tu nak tidur kebas dulu, kebas tempat tidur. Kenapa? Takut ada binatang, ada kala, ada jengking, ada apa-apalah yang duduk situ. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kita diajar nak pakai baju, kita kebas dulu nak pakai baju. Kebas dulu baru kita baca doa. Lepas tu nak pakai kasut, Nabi ajar suruh ketuk dulu. Maknanya takut apa? Kau ada katak puru ke apa ke, mana tahu ada dalam biawak ke, misalnya. Jadi maknanya kita diajar begitu sekali oleh syarak. Maka kita kata apa? Alhamdulillah, syukur kepadamu ya Allah, menurunkan kami peraturan yang begitu sekali lengkap dan sekali lagi sempurna. Jadi daripada hadis ini begitulah makna daripada Nabi SAW tadi. Baik, keduanya hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anhu qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita, barang siapa mendatangi buang air besar. Maknanya bila barang siapa yang mendatangi buang air besar, falyastatir, maka hendaklah ia menutup. Maknanya dia hendaklah dia tutup. Itu dipanggil istitar. Makna
kena tutup dia punya tempat dia buang air tadi. Jangan duduk congok tengah-tengah orang. Macam kita cerita zaman-zaman dulu kan, Melayu tepi pantai zaman dulu, dia tak ada hal, dia boleh berak dekat-dekat. Berak dekat-dekat, dia panggil berak secara bergotong royong. Jadi mana hak ni gali lubang sini, hak tu gali lubang situ. Lepas tu tak ada tandas, dia pakai selimut kain pelekat je. Pakai selimut dengan kain pelekat. Jadi bila busuk tak tahu hak mana hak siapa busuk. Jadi maknanya dia boleh sembang sambil-sambil duduk berak. Itu Melayu tepi pantai zaman-zaman dulu. Jadi maknanya Islam larang begitu. Kena duduk jauh lah. Duduk jauh. Kalau saya contoh kita singgah tepi jalan nak buang air. Nak tunggu surau jauh. Perjalanan jauh, lalu kawasan lebuh raya ke, tunggu RNR, nampak dah dia tulis itu RNR 85 km. Dah kita nak berak dah ni, tunggu 85 km, sembuh dalam kereta lah. Lalu kita pun berhenti tepi jalan, turun tempat biar jauh pada orang lain. Biar jauh, jangan orang hak naik kereta sekali dengan kita pun nampak. Jangan begitu. Mana masuklah dalam hutan semak-semak sikit, masuk dalam, lindung orang, berak, tak ada hal. Mana buang air, tak ada, ambil daun-daun kering, tak ada air. Ambil daun kering benda semua, sapu-sapu, kumpai-kumpai, kita buat macam tisu. Sebab itulah moleknya bawa tisu lah dalam kereta. Bawa tisu dalam kereta. Bagi orang yang biasa buang air ni, tak boleh tahan, maka bawa tisu dalam kereta. Sebab tisu tu menepati batu, istinja. Maka boleh buang-buang. Mana kita sapu buang, itu dia. Jangan pula sapu isi dalam poket, itu jadi maknanya kita kena jauh lah, kena jauh daripada orang. Dah tu kalau sekiranya padang macam mana? Padang tu tengah macam mana? Maka kata ulama, di sana dah tak ada arah juga, maka boleh guna benda lain. Kita guna kain ke tadi, kain selimut ke, atau kertas surat khabar ke, kita duduk congok dah tengah padang. Tengah badan tak boleh nak tahan dah. Maka ambil kain kertas surat khabar, jadi kita letak depan. Letak depan. Berak tu muka nampak. Muka nampak. Nampaklah merah terang tu nampak. Tapi orang tak nampak punggung kita. Kertas surat khabar. Tapi tengok pula surat khabar apa? Harakah jangan, berita harian tak apa. Itu jadi maknanya, itu tengok di antaranya kita guna tadi. Jadi itu dikatakan bahawa kena jauh istitar ini. Yahrusu syari' 'ala al-haya'i wa sitrul aurah. Walihadza fa innal aqil, kata dia apa? Kerana kata dia syarak ni sangat suka, makna sangat gemarlah syarak, tamaklah syarak ini, hukum syarak di atas untuk memberikan, mengajar kita supaya ada rasa malu dan menutup aurah. Jadi maknanya syarak ni ajar kita biar ada rasa malu. Jangan kita ni tak malu berak tengah orang. Macam itulah, sebab itulah kencing berdiri ni ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama. Kalau sekiranya kita pakai kain, maka duduk adalah lebih baik daripada berdiri. Tapi kalau pakai seluar, maka setengah ulama kata berdiri adalah lebih baik daripada duduk. Sebab bila duduk nanti payah, dia nak duduk lagi, nak buka, kecuali boleh masuk dalam tandas tanggal seluar betul. Tapi mana kalau nak berak, nak kencing dengan kita pakai seluar begitu, payah. Boleh ada tersembur ke kain seluar ke seluar sebagainya. Maka ada ulama mengharuskan kencing berdiri dalam keadaan situasi tertentu. Tetapi dalam konteks tandas kencing berdiri tempat kita ni nampak sangat tak betul. Nampak sangat tak betul. Dia tak boleh dia buat rapat-rapat begitu. Tak boleh buat rapat. Ni duduk rapat. Duduk baris. Aku kencing, kamu kencing, duduk begitu. Sambil-sambil orang ni entah orang tu, orang ni entah orang ni. Jadi maknanya dia tak jadi kencing dah. Dia jadi pertandingan. Jadi maknanya kita duduk jauh-jauh tak apa, agak tak nampak, buatlah hak belah tu dinding belah sana, adab sana. Hak ni pula kencing berdiri, kencing ada alat sana. Itu tak apa hak tu. Kerana apa? Kerana dalam keadaan darurah yang seumpama itu. Ni dibuat rapat-rapat ni. Belaga bau. Belaga bau. Makna duduk rapat. Jadi masing-masing boleh jeling-jeling. Jadi maknanya itu dia antara syarak larang. Sebab tak ada malu. Kenapa tak ada malu? Kenapa? Kerana tidak ada iman. Kenapa tak ada iman? Kerana tidak mencari iman. Jadi sebab tu kita kena ada rasa malu. Malu, mana malu dedah aurah, malu. Berjalan nampak pusat, malu. Tapi bagi hak yang tak kuat agama, tak kuat iman, dia tak malu apa? Tak ada apa, nampak pusat dia berjalan. Dah lah pusat ujuh pula tu. Tunjuk kita pula jalan tengok. Pusat atau simpul kok mana tak tahu. Tunjuk ke orang lagi. Ada rasa malu? Tak malu. Sebab dia tidak ada iman. Dia tidak ada iman. Jadi sebab itu setengah tu pakai tengok yang
dia orang apa ni hak tadi imam orang kafir kan. Tengok dia tak ada hak. Mandi kolam. Suara apa ni mandi kolam. Hak laki pakai seluar dalam saja, hak perempuan bikini. Tak ada rasa malu apa? Sebab apa? Sebab dia tidak ada iman. Tidak ada rasa takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah comel sangat kita ni yang ada Islam, kita ada iman, maka kita ada rasa malu. Rasa malu. Malu nak buat begitu, malu nak buat begini. Makna keluar rumah muslimat tutup aurat. Tutup aurat, pakai tudung, sapu sampah depan rumah, jemur baju belakang rumah. Kecuali rumah kita tu memang dalam kawasan berpagar. Pagar pula sama tiri dengan dinding ni, dinding masjid ni. Memang orang tak nampak, nak jenguk-jenguk pun tak boleh. Maka tu tak ada hal lah. Kita duduk situ, keluar rumah, dah tak ada orang kat rumah. Pagar pun tinggi. Jangan jemur sapu sampah depan rumah, pakai seluar dalam saja. Tak apa, sebab orang lain tak nampak. Jadi maknanya dia cuma makruh melihat kemaluan sendiri. Aurat tak apa, bila orang lain tak ada. Jadi tak ada hal. Basuh baju, pakai seluar dalam saja, apa lagi sapu sampah seluar dalam saja, tapi rumah tinggilah pagar, orang tak nampak. Maka tak apa. Cumanya di sana kita dilarang membiasakan begitu. Biasakan begitu. Tidur telanjang, walaupun hukum ulama syarak kata boleh, tapi adalah dilarang, makruh tidur telanjang. Maknanya tidur bogeh terus, dah lah telanjang, tak selimut pula tu. Jadi maknanya lagi teruk tu. Jadi sebab apa? Sebab bila seorang itu tidur dalam keadaan yang tidak disukai oleh syarak, maka dia tidur bersama dengan syaitan. Mana syaitan tu akan pergi tidur. Nasib baik syaitan tak pandai nak ambil gambar. Dia kalau dia pandai ambil gambar, penuh dalam Facebook kita esok harinya. Jadi maknanya viral terus. Jadi kerana itu kita kena berhati-hati menjaga hukum syarak, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi insya-Allah kita sambung hadis yang seterusnya, iaitu wa anha radhiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya tanda situ, wallahu a'lam.